Okay, Assalamualaikum warahmatullahi apa khabar pelajar semua? Sihat ya? Sihat ke? Okey, Alhamdulillah. Okey, hari ni kita akan bincang bab tingkatan 4 kan. Tingkatan 4 gelombang 5.1 asas gelombang modul A kan. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung balik lah yang kuantum tu. Modul C ya. Juga rasa modul C. Dan kita akan teruskan lah untuk tu sampai habis lah kan. Okey, kita tanpa berlengah masa kita sambung lah ni. Okey, boleh kan? Okey, kita bincang bermula itu jenis gelombang. Gelombang banyak kan, dia punya banyak kategori sebenarnya jenis gelombang ni kan. Okey, mula kita pergi pada definisi gelombang. Kata gelombang yang penting dekat sini cikgu dah highlight kata dia memindahkan tenaga kan, ataupun satu sistem yang bergetar atau berayun memindahkan tenaga. Ini penting. Memindahkan tenaga kan. Okey, ciri-ciri gelombang. Biasalah, kita cakap tadi pindahkan tenaga, tidak membawa jirim. Dia pindahkan tenaga, tidak membawa jirim. Ini ayat-ayat penting kan. Okey, profil gelombang ni menceritakan tentang bagaimana rupa bentuk spring ataupun gelombang semasa gelombang merambat melaluinya. Sebenarnya kita tak boleh tengok gelombang kan. Gelombang ni kita tak boleh tengok. Gelombang yang kita nampak adalah melalui pergerakan spring selingki dan juga gelombang air yang kita dapat lihat kan. Okey, ni menceritakan tentang rupa bentuk gelombang ataupun profil gelombang, bagaimana gelombang bergerak mengikut masa kan. T1, T2, T3, T4, T5, dan daripada keadaan ini gelombang ni bergerak perlahan-lahan sehingga bergerak sampai ke hujung. Nampak kan? Pergerakan gelombang mengikut masa lah. Itu dipanggil sebagai profil gelombang kan. Profil gelombang. Jadi guna ini ada yang masuk kan. Okey. Okey, ni pula berkaitan dengan jenis gelombang. Pertama, juga ada kategorikan gelombang yang jenis pertama. Jenis pertama kita masuk pada gelombang progresif dan gelombang pegun. Ini silibus baru lah kan. Gelombang progresif ialah profil gelombang yang merambat dengan masa sepanjang arah perambatan gelombang. Maksudnya, bila contohnya itik ni kan, bila dia menyentuh permukaan air ni, gelombang ni akan bergerak. Bergerak terus kan. Contoh, yang kedua, kita tengok belah. Gelombang pegun, kita profil gelombang tidak merambat dengan masa. Sebab gelombang tu akan berada di situ saja, di tempat yang sama saja. Ini panggil gelombang pegun. Walaupun gelombang tu ada, getaran tu ada, tapi kita panggil gelombang tu pegun sebab kalau kita tengok profil dia macam ni. Macam ni, balik-balik dekat sini je. Kalau ni dia akan bergerak. Arah perambatannya akan merambat. Bila masa pertama dia akan bergerak lagi kan. Okey. Saya boleh faham tu kan. Ada soalan boleh tanya Okey, jenis gelombang ada dua jenis kan. Satu gelombang mechanical. Gelombang mechanical dan juga kita panggil gelombang elektromagnet. Apa itu gelombang mechanical? Tengok kan. Gelombang mechanical ialah perlukan medium untuk merambat. Medium yang dimasukkan di sini ialah seperti air, udara kan, untuk merambat kan. Kalau elektromagnet, gelombang elektromagnet, dia tidak memerlukan medium untuk merambat. Maksudnya gelombang elektromagnet ni boleh merambat ataupun sampai kan. Sampai ke mana? Kita panggil sampai ke melalui medium. Medium ni adalah vacuum kan. Vacuum kan. Okey, gelombang elektromagnet dihasilkan oleh getaran zarah ataupun medium. Gelombang elektromagnet nama pun elektrik dan magnet. Jadi elektrik, jadi getaran medan elektrik, ni sila eja kan, dan getaran medan magnet. Dihasilkan oleh dua getaran ni. Sebab tu nama dia elektromagnet. Okey kan. Contoh gelombang mekanikal, gelombang bunyi perlukan medium seperti udara. Yang macam cikgu cakap sekarang ni. Gelombang air, ombak, kamu boleh tengok kan. Gelombang seismik ni gelombang ni lah John, bahagian bumi kan, getaran bumi kan. Okey, contoh gelombang lain elektromagnet ialah gelombang radio. Ni cikgu ajar baru ni kalau tingkatan 5 dia tahulah. Running Man in Vietnam use X-ray gun kan. Radio, Running Man, microwave, Running Man in infrared, Vietnam visible light, use ultraviolet, X-ray, gun, gamma. Okey, itu contohlah. Ini adalah gelombang-gelombang
elektromagnet dihasilkan oleh getaran medan magnet dan medan elektrik. Jadi kita katakan gelombang magnet ni adalah, elektromagnet ni adalah gelombang apa? Gelombang yang ada dua medan. Okey dua medan lah. Okey Okey, cikgu teruskan. Okey, boleh teruskan ya. Okey, dari segi tadi ada jenis gelombang, kita berjenis yang pertama itu progresif dengan pegun. Yang kedua kita bincang gelombang mechanical dengan gelombang elektromagnet. Okey, ni dari segi bentuk arah pergerakan zarah pula kan. Jadi jenis gelombang juga dikategorikan kepada dua, iaitu gelombang membujur dan gelombang melintang. Jadi gelombang membujur maksud dia arah getaran zarah selari. Selari dengan arah perambatan gelombang. Jadi tangan kamu ni akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Ke kiri dan kanan. Dan gelombang akan bergerak ke kanan. Okey. Kalau dia bergerak kiri ke kanan, ini paksi apa? Paksi X ke paksi Y? Siapa boleh jawab? Paksi X ke paksi Y? Dia bergerak kiri ke kanan ni. Paksi X. Ya, bagus. Paksi X. Ya. Dah tentu paksi X kan. Jadi paksi X arah perambatannya pun ke kanan. Ke kanan tu adalah paksi X. Jadi kita kata dia selari. Tu maksud selari tu kan. Okey, dan ada sini lambda. Lambda ni adalah jarak di antara mampatan dengan mampatan. Nanti kita akan bincang lagi kan. Saya tunjuk sikit je kan. Okey, gelombang melintang pula itu tadi selari, yang ni zarah, arah getaran zarah berserenjang dengan arah perambatan. Jadi kita bergeraknya macam ni, atas ke bawah. Dan tentu paksi Y dan gelombang akan bergerak ke kanan. Ke kanan maksudnya dia membuat sudut 90 darjah. Paksi Y dengan paksi X ni paksi Y dan arah perambatan paksi X. Jadi kita kata dia berserenjang. Okey, fasa yang ada pada gelombang membujur ialah mampatan dan regangan. Kita akan nampak ada mampat, ada regang, ada mampat di sini. Kan? Okey, begitu juga dengan gelombang melintang. Kita ada dalam keadaan macam ni. Jadi kamu pun tahulah. Ini adalah puncak dan ini adalah lembangan. Dalam kes inilah. Kan? Okey, apa itu panjang gelombang? Panjang gelombang ialah jarak di antara dua mampatan untuk gelombang membujur. Mampatan ataupun regangan. Okey. Jadi kita tengok sini, yang lambda yang kita buat ni, lambda ni adalah panjang gelombang, simbol untuk panjang gelombang, di tengah-tengah mampatan dan juga di tengah-tengah mampatan. Maksudnya dua fasa yang sama, jadi dikira sebagai panjang sebagai lambda. Begitu juga dengan yang berikutnya, itu jarak di antara apa ni? Lembangan dengan lembangan. Dihasilkan lambda. Okey, boleh faham Okey, cikgu teruskan lagi kan. Teruskan. Okey, ini sekiranya, ni sama tadi, kita cerita tadi, arah perambatan gelombang. Okey, ini bila gelombang bunyi berpindah kepada telinga. Jadi sebenarnya berlakunya mampatan regangan pada molekul-molekul udara. Dia akan mampat, regang, sehingga sampai ke telinga kamu dan genggaman telinga kamu akan bergetar. Mampat, regang. Jadi, terus sampai ke otak lah. Okey kan. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Yang ni pula. Ni cikgu dah cakap tadi lah kat kamu kan. Ini arah perambatan. Ini arah getaran gelombang. Arah getaran ini adalah arah perambatan yang menyebabkan terhasilnya sudut 90 darjah ataupun berserenjang. Apa kesimpulan sini? Kedua-dua ni adalah membawa tenaga. Ini sifat gelombang. Jirim tidak dipindahkan. Okey. Kita sambung lagi ni kan. Sambung lagi jenis gelombang ni. Okey, gelombang membujur dengan gelombang melintang. Tadi kita bincang. Kita bagi contoh. Gelombang membujur contohnya ialah banyak kepada gelombang mechanical. Sebab gelombang membujur ni perlukan medium. Jadi cikgu nak bagi senang ingat, cikgu dengan bus. BUS, bus maksudnya gelombang bunyi. Gelombang bunyi ni frekuensinya rendah. U, ultrasound, frekuensi tinggi. S, sonar, frekuensi tinggi. Ini contoh-contoh yang kamu kena tahu berkaitan dengan gelombang bunyi yang kita kenali dengan nama gelombang mechanical yang perlukan medium untuk merambat. Okey. Gelombang melintang, dia ada contoh gelombang air. Gelombang air ni kita kata gelombang mechanical kenapa? Sebab dia perlukan medium merambat. Jadi medium ni apa? Air lah. Jadi gelombang ni dipanggil satu satah. Dia merambat dalam keadaan satu satah. Tak macam gelombang elektromagnet.
Kalau gelombang elektromagnet, dia bergerak dalam keadaan dua sata. Itu medan elektrik dan medan magnet. Sebab tu panggil dua sata kan. Okey, inilah kaedah nak ingat dia. Radio wave, microwave, infrared, visible light kan, ataupun ultraviolet, X-ray dan gamma ni. Running Man in Vietnam use X-ray gun. Visible light pula ataupun cahaya tampak. Cahaya tampak kamu boleh tengok itu mock view, merah, oranye, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Kita boleh tengok sini kan. Ini susunan ni berdasarkan frekuensi dan juga lambda kan. Berdasarkan lambda, bukan saja-saja cikgu susun kan. Okey. Okey, muka gelombang. Muka gelombang, definisi dia. Apa tu muka gelombang? Muka gelombang ni kita boleh lihat iaitu garisan yang menyambung semua titik pada fasa yang sama. Tu kalau tanya apa definisi muka gelombang, mungkin kamu tak boleh nak faham lagi. Kita akan tengok contoh lagi kan. Okey, gelombang membujur biasanya kita tak nampak. Memang tak nampak lah. Siapa nampak gelombang bunyi? Dah tentu semua tak nampak lah. Kalau kamu nampak, bagi tahu cikgu lah. Memang pelik lah Okey, kalau gelombang melintang, dia ada dua. Gelombang elektromagnet dianggap tidak nampak. Walaupun gelombang cahaya merah, oranye, kuning nampak warna dia, tetapi kamu tak nampak gelombangnya. Jadi kita tak nampak gelombang ni. Yang kita nampak ialah dengan jelas itu gelombang air. Jadi kita buat kajian dalam eksperimen, banyak-banyak kajian, kita guna gelombang air sebagai panduan kita untuk mengkaji sifat-sifat gelombang dengan menggunakan tangki riak ataupun ripple tank sebab kita boleh nampak sifat gelombang dekat tangki riak. Okey, boleh faham ya? Okey, boleh clear Boleh tak? Minta respon sikit, boleh Boleh, ya boleh. Alhamdulillah. Okey. Okey, muka gelombang. Sama boleh muka gelombang. Apa tu muka gelombang? Okey, muka gelombang dia ada dua jenis. Muka gelombang air lah. Kita sebut muka gelombang air kita guna tangki riak. Jadi ada muka gelombang satah lurus. Satah lurus atau muka gelombang lurus. Jadi maksudnya macam ada panjang macam ni ataupun kita kata macam pembaris lah Kalau kamu getarkan dalam air, dia akan menghasilkan bentuk macam ni, garisan macam ni. Ataupun pada pandangan tepi ni, kamu pandang tepi, kamu akan nampak macam ni. Nampak bentuk gelombang ni Macam kita boleh nampak macam atap asbestos lah Atap asbestos rumah-rumah bentuk dia macam tu. Tapi dia bergerak lah Okey, pada pandangan atas kamu nampak macam ni, nampak macam garisan. Garisan ni dan arah perambatannya ke kanan. Contoh Jadi kita dapati muka gelombang. Muka gelombang ni maksudnya ni adalah puncak. Kalau garisan ni puncak puncak. Dan ini dipanggil sebagai muka gelombang muka gelombang lurus. Dan dia membuat sudut 90 darjah. Maksudnya muka gelombang sentiasa berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Ni penting Ini cikgu dah terang tadi definisi tadi sebelum tadi. Okey, dia kata sini nota garis lurus mewakili puncak dalam lukisan. Bila kamu lukis muka gelombang, garis lurus adalah puncak dan garis putus-putus mewakili lembangan. Biasanya kita buat macam tu Okey. Cuba tengok yang ni pula, muka gelombang bulat. Ada satu spera, kamu getarkan di dalam air. Bila kamu getarkan, kamu dapati muka gelombang bulat terhasil. Maksudnya arah perambatannya pada semua arah. Start daripada sumbernya di sini. Jadi dia bergerak pada semua arah ni pada pandangan atas. Okey. Dan arah perambatan dia macam ni. Masih lagi 90 darjah. Dia berarah sini. Muka gelombangnya bulat-bulat tapi tetap sudut dia 90 darjah dengan garis tangent lah. Kita kata garis tangent muka gelombang tu. Tengok sini Okey, ada apa-apa soalan nak tanya tentang benda ni? Ada tak ada? Tak ada jangan tak ada. Okey ke? Saya Okay. tak ada. Okey, kalau ada begitu Tak cikgu. Okey. Kalau panjang sangat kita akan buatlah sesi lain nanti Okey, ni cara nak melihat muka gelombang. Muka gelombang macam mana nak lihat? Okey, kita guna satu alat yang dinamakan stroboskop. Stroboskop ni berputar. Bila stroboskop ni berputar, dia akan mempunyai satu frekuensi yang tertentu frekuensi tertentu. Bila frekuensi stroboskop ni sama dengan frekuensi gelombang ni, kita dapati gelombang ni berada dalam keadaan pegun.
pegun maksudnya beku. Beku bukan yang pepejal jadi apa, cecair jadi pepejal, bukan. Beku maksudnya dia freeze, maksudnya dalam keadaan pegun. Jadi stroboskop fungsi dia ialah membekukan pergerakan gelombang. Jadi kita akan melihat corak gelombang, garis cerah dan garis gelap pada stroboskop ni. Kalau tak ada stroboskop ni pun kau boleh tengok garis terang dan gelap. Cuma guna stroboskop ni tujuannya untuk menghentikan pergerakan gelombang. Sebenarnya gelombang tu tak bergerak. Kita nampak macam gelombang tu berhenti supaya kita boleh ambil panjang gelombang, boleh mengukur panjang gelombang. Itu sebenarnya. Okey, jadi imej bayang gelombang dihasilkan di atas kertas putih. Ni ada kertas putih, ini ada air, dia ada getaran. Bila dia bergetar, macam tadi kamu nampak kan, gelombang dia macam ni. Dan kita dapati terhasilnya garisan-garisan macam ni. Jadi garis-garisan ni dihasilkan macam ni. Dia terbentuk. Okey, jadi daripada gelombang yang terbentuk ini, nampak ni, kita telah kaji lagi macam ni. Nampak? Macam ni nampak kita tengok betul. Gelombang yang terhasil ini, kita buat kajian lagi lebih mendalam tentang ni. Nama pun gelombang air. Air mempunyai indeks biasan kan. Apabila kamu tengok sifat gelombang, ada puncak, lembangan. Dan di bahagian puncak ini, dia seolah-olah bertindak seperti kanta cembung. Kanta cembung apa? Dapat menumpukan cahaya. Jadi semua cahaya dapat ditumpukan. Bila cahaya dapat ditumpukan, maka kawasan ini dipanggil kawasan cerah. Kawasan cerah. Begitu juga dengan puncak yang berikutnya, kawasan cerah. Dan kawasan gelap adalah kawasan lembangan, di mana cahaya mencapah. Di sini bertindak seperti kanta cekung. Itu cahaya mencapah. Sini kanta cekung, yang puncak kanta cembung. Jadi kita akan melihat keadaan cerah untuk puncak, gelap untuk lembangan. Sebab tu kenapa garis-garis ini terhasil. Garis terang dan gelap. Boleh faham Okey. Bagaimana gelombang terhasil? Ini getaran daripada penggetar ini. Dia akan bergetar Okey, nanti kita tengoklah gambar. Contohnya gambar ni boleh tengok sama bagaimana gelombang itu digetarkan. Okey, sampai kita boleh tengok dia punya ni lah Okey, buka sekejap Okey. Tengok getaran gelombang Okey, dia bergetar dan di bawah ada skrin putih. Kita dapat ada garisan Garisan ni menunjukkan berlakunya puncak dan lembangan yang terhasil dekat sini Di mana puncak adalah tempat yang terang, lembangan adalah puncak yang lembangan adalah tempat yang gelap. Okey Okey, cuba ingat ni. Okey, kita teruskan next. Okey kita tutup dia Okey. Okey, ni gelombang sata yang kita kaji. Pergerakannya secara perlahan-lahan kita boleh lihat. Okey Okey, dia dapati kawasan terang dan gelap tadi cikgu dah terang. Terang adalah puncak, gelap adalah lembangan. Ni gelombang sata Okey, ni menghasilkan muka gelombang apa? Dia tentu menghasilkan muka gelombang, bentuknya adalah membulat. Membulat. Tak ada pula videonya, tapi tak apalah, kita boleh tengok Boleh faham tentang muka gelombang membulat. Okey, ni contoh lagi satu bagaimana muka gelombang membulat terhasil daripada spera ataupun kamu boleh lihat bagaimana terhasil pergerakan muka gelombang membulat yang dihasilkan di sini Okey. Okey, dah lah kita stop. Dah lah Okey. Okey, kita jawab soalan SPM 2012. Cuba jawab satu soalan yang berkaitan dengan ni supaya kamu lebih faham. Okey, Raja 2 menunjukkan kata rentas gelombang air di dalam tangki riak. Yang tadi tu tangki riak. Dan kawasan cerah dan kawasan gelap terbentuk pada skrin. Kamu dah tahu dah. Kawasan cerah untuk apa? Untuk puncak. Gelap untuk apa? Gelap untuk lembangan. Okey, soalan pertama tanya. Apakah jenis gelombang bagi gelombang air ini? Gelombang apa? Gelombang? Apa jawab? Melintang. Ya, bagus. Dah tentu jawapannya gelombang melintang. Kita dapat garisan gelombang melintang. Sebab dia bentuk sinusoidal. Kalau gelombang mujur dia akan bentuk macam mampat dan regangan. Kita tengok fasa dia Kalau fasa gelombang melintang, inilah puncak dan lembangan.
Okey. Yang kedua dia kata, lengkapkan alur cahaya yang melalui satu daripada puncak untuk menunjukkan bagaimana kawasan cerah dihasilkan pada skrin. Okey, cikgu ada satu tips nasihat kat kamu. Okey, kalau kamu nak buat ni kan, kamu buat lukis pada puncak saja. Kamu lukis pada puncak, di mana cahaya akan menumpu. Jadi cahaya akan menumpu di puncak. Sini pun cahaya akan menumpu kawasan ni. Ini pun cahaya akan menumpu. Jadi ada kawasan terang. Bila kamu buat di puncak ni automatik, yang ini gelap, automatik kita dah lukis untuk cahaya untuk ni lembagan. Automatik. Lukis puncak saja. Okey kan? Contohnya macam ni. Kita lukis kan. Ada puncak kan. Okey, cikgu teruskan. Dia kata sini tandakan lambda. Lambda ialah tandakan satu jarak yang bersamaan dengan satu panjang gelombang air. Ataupun kita kata label jarak itu menggunakan simbol lambda. Okey kan? Okey, jadi macam mana? Cikgu rasa ada siapa buka mic tu kan? Apa? Kita nak kontrol sekejap. Okey, macam mana tu? Macam ni kira lambda. Lambda ialah jarak di antara puncak dan puncak. Tu kena ingat kan? Lambda ialah jarak di antara puncak dan puncak. Jadi puncak tu adalah cerah dengan cerah. Kamu boleh tulis yang lain juga. Contohnya jarak di antara dua fasa yang sama kan. Tu contohlah. Tu contoh. Boleh kan? Boleh. Cikgu minta siapa tolong tutup mic kan? Dekat ni kan. Tutup mic kan boleh tak? Kita bising sikit lah kan. Siapa tu kan? Cikgu tak pastilah. Okey. Dan kita boleh kira lambda juga di bahagian ni, iaitu lembangan dengan lembangan. Ini pun lambda kan. Dua fasa yang sama kan. Lembangan dengan lembangan. Dan gelap dengan gelap pun boleh kamu buat. Jadi jawapan ni banyak. Yang penting kita pergi pada dua titik yang berulang. Atau kita panggil consecutive point. Itu panggil sini. Okey. Ciri-ciri gelombang. Okey, apa tu ciri-ciri gelombang? Ciri-ciri gelombang kamu akan tengok di sini, iaitu definisi pertama ialah getaran ayunan gelombang. Getaran ataupun ayunan gelombang. Okey, macam mana tu? Kita kata pergerakan gelombang. Satu gerakan yang berulang-alik pada satu kedudukan keseimbangan. Keseimbangan iaitu lintasan ayunan lengkap. Apa tu lintasan ayunan lengkap? Katakan dia bergerak daripada ni. Kalau dia bergerak daripada P ke Q, Q ke R, R ke Q, Q ke P. Jadi itu adalah satu ayunan. Maksudnya dia balik ke tempat asal. P Q, Q R, R Q, Q ke P balik. Itu satu ayunan lengkap. Okey, yang berikutnya kita tengok pula. Tengok macam mana ni kita tengok kita kata ni lah pergerakan bawah tu lah, AO, lintasan getaran lengkap iaitu OB, OA dan OB itu balik pada O balik. Lepas tu dia pergi pada A, pergi A balik pada O. Jadi ini adalah satu lintasan ayunan lengkap lah. Satu ayunan lengkap kan. Okey, kita pergi pada titik sefasa. Titik sefasa ni senang je. Kalau sini puncak, ni puncak ni panggil titik sefasa. Ni bising lah macam mana kita nak buat Okey kan. Kita nak check dekat ni, nak check ni. Okey. Tak apalah kita teruskanlah Siapa buka mic Cikgu tak tahulah, buat sangatlah bising Okey. Okey, dekat sini kita tengok titik tu lah. Kalau kita buat Y1, Y2 dan Y3, kamu tengok sini terlajak pula depan iaitu Y1 di sini, ni Y2, Y3. Ini yang panggil titik sefasa Y1, Y2, Y3. Begitu dengan Z. Z1, Z2, Z3. Itu panggil titik sefasa Okey, boleh Okey, cikgu teruskan.
Okey, kita teruskan. Kita terang pula compression ni. Okey, ni sama kan. Kalau P1 di sini, di tengah-tengah mampatan, di tengah mampatan, di tengah mampatan, semua adalah titik sefasa. Jadi kamu dah faham juga rasa kan titik sefasa kan. Okey, ada soalan nak tanya? Minta maaf lah, bising sikit lah, cikgu tak tahu nak kontrol kan. Ada ni tak? Ada soalan ke nak tanya? Boleh tak? Ada soalan nak tanya? Okey tak okey? Faham ke tak faham? Faham. Okey, bagus kan? Okey, kita teruskan baru dah tutup kan. Okey, kita teruskan. Okey, amplitude gelombang. Amplitude gelombang, apa tu amplitude? Amplitude ialah sesaran maksimum satu objek daripada panjang gelombang, itu jarak di antara dua puncak lembangan berurutan di kedudukan keseimbangan. Maksudnya kedudukan keseimbangan di mana? Kalau benda ni, gelombang ni, ini adalah panggil kedudukan keseimbangan. Ni garisan ni. Garisan lurus ni panggil kedudukan keseimbangan. Okey, kalau ni keseimbangan mana? Di Q. Maksudnya kalau tak ada apa-apa, Q. Kalau yang ni pula, kedudukan keseimbangan dia pada O. Kan? Ada O. Tu. Jadi kita tengok sini, untuk mencari amplitude biasanya ialah, kalau di sini, ini adalah amplitude yang A. Kalau sini, ni amplitude yang A. Jadi ada dua lah. Ni pun sama. Naik ke atas, A. Jadi pun A amplitude. Kalau yang ni, ini adalah A. Samalah. Semua tu adalah A kan. Di puncak ataupun di lembangan. Okey, panjang gelombang. Tadi dah terang tadi. Jarak antara dua puncak lembangan atau yang berturutan. Kamu boleh tengok kan. Jarak dua titik sefasa yang betul. Sefasa maksudnya tak kira lah. Dia lembangan ataupun puncak kan. Kalau puncak-puncak lah kan. Macam ni. Jarak antara dua puncak. Ini jarak antara dua lembangan. Kalau gambar atas ni, jarak di antara mampatan. Yang atas ni jarak antara dua regangan. Tu maksudnya kan. Mampatan ini gelombang membujuk, atas gelombang melintang. Okey, kita jawab soalan sekarang kan. Minta kamu tolong jawab sekali lah kan. Rajah 1 menunjukkan satu gelombang merambat di dalam air laut. Air laut bermula daripada titik A. Kan? Nyatakan pasangan titik yang berada fasa yang sama. Jadi fasa yang sama. Okey, cikgu nak tanya kamu. A ni fasa dia sama dengan mana? A sama dengan? Siapa jawab? Kuat sikit deh. Tengok. Tengok macam B je tengok. A fasa dia sama dengan mana? Okey, macam nak naik bukit kan? Katakan kita fikir nak naik bukit ni. Jadi mana yang naik bukit lagi? E. Itu panggil sefasa kan. Jadi E sefasa. Boleh faham kan? Kalau P dah tentu, boleh jawab lah kot. P dah tentu F. C dah tentu dengan G. Boleh. Okey, nyatakan arah perambatan gelombang air itu. Jadi kita tahulah gelombang kan, daripada kiri ke kanan. Daripada ni. Sebab kita getarkan dari sini kan. Itu gerakan gelombang air tu lah. Kan? Daripada kiri ke kanan. Okey, boleh kan? Boleh, kita teruskan. Teruskan kan. Untuk kamu lebih faham lah kan. Okey. Berpandukan rajah 2, hitungkan panjang gelombang. Tentukan panjang gelombang. Jadi panjang gelombang ialah jarak di antara puncak dengan puncak. Okey, cikgu nak tanya kamu, ini ada berapa garisan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan garisan ni mewakili apa dalam gelombang air? Puncak. Ya, bagus. Ini puncak. Sebab ni satu gelombang air lah. Kalau gelombang membujur, jaga-jaga lain sikit Okey, ni dah tentu gelombang air. Jadi kita tahu jarak antara garisan ni ada panggil lambda. Okey, tengok sini Muka gelombang air satah. Betul lah. Gelombang satah. Dan ini dalam 20 cm. Dan kita tahu ini adalah puncak. Puncak semua ni adalah puncak. Okey, dan jarak antara puncak kita panggil sebagai lambda. Betul, panjang gelombang. Lambda Okey, lambda. Dan kita dapati ada berapa lambda? Ada 5 lambda. Jadi kita katakan 5 lambda sama dengan 20 cm. 5 lambda sama dengan 20 cm. Jadi lambda sama dengan 20
20 bahagi 5. 20 bahagi 5 sama dengan 4 4 cm. Okey kan? Okey. Jadi kita dapatlah 4 cm panjang dia. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Bukan kan? Nota yang seterusnya iaitu tempo dan frekuensi gelombang. Okey kan? Cuba kamu tengok gelombang pertama. Ni gelombang pertama. Dan ini adalah gelombang yang kedua. Okey, kita dapati gelombang pertama. Soalan pertama tanya, carikan amplitude untuk gelombang pertama. Berapa amplitude dia? Kamu nak cuba? Amplitude gelombang pertama. Amplitude gelombang pertama ialah yang sesaran maksimum. Siapa cuba? Berapa amplitude gelombang pertama? 8 ya. Okey, kamu jawab 8 kan? Okey, sebenarnya ni lah kurang tepat kan. Sebab 8 tu dia cover sampai atas dengan bawah kan. Jadi jawapan yang tepat yang 4 kan. Okey, boleh kan? Tak apalah, mungkin kamu silap pandang kan. Jadi amplitude-nya adalah 4 cm. Kita ambil daripada garis keseimbangan sehingga mana dia naik tu. Atau bagi sesaran maksimum. Sini pun 4, sini pun 4. Okey, yang berikutnya frekuensi. Okey, frekuensi maksudnya apa? Bilangan ayunan lengkap dalam masa 1 saat. Okey, jadi kita tengok ni ada 1 saat. Alhamdulillah, sama. Dalam 1 saat ini ada berapa gelombang? Cuba tengok. 3. 3 kan? 1 Tiga. gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang. Jadi 3 gelombang dalam 1 saat. Jadi frekuensi maksudnya 3 gelombang dalam 1 saat maksudnya 3 Hz. Ini cikgu punya pergi sini sila kan. Okey, ni amplitude ni sama dengan 2. Kamu boleh buat kan? 2 cm. Jadi 3 ayunan lengkap dalam 1 saat. Ini 6 ayunan lengkap. Ada 6 ya. 1, 2. Ada 6 ayunan lengkap dalam 1 saat. Maka kita kata ni 3 Hz. Yang ni 6 Hz. Jadi kita tengok bila frekuensi tu tinggi, kita dapati gelombang tu macam rapat. Rapat frekuensi. Kalau frekuensi dia rendah, gelombang tu macam longgar sikit lah. Senang. Nampak macam tak rapat lah kan. Okey, tempo. Tempo kita boleh guna formula kan. Formula itu formula frekuensi. F sama dengan 1/T. Kita boleh guna formula ni kan. Jadi bila kamu guna formula ni, kamu gantilah frekuensi. F, T sama dengan 1/F. Jadi T sama dengan 1/3 sama dengan 0.3333 saat. Itu masa untuk maksudnya dah masa daripada sini sampai sini adalah 0.3333. Betul. Sebab kita tengok sini ada 3 gelombang, 1 bahagi 3. Betul kan? Macam ni lah. Begitu juga dengan yang ni. F sama 1/T, 1/F. T sama dengan 1/6, 0.167. Itu contoh-contoh dia kan. Okey, boleh buat kan? Okey, bagus. Untuk gelombang bunyi, amplitude dia tinggi. Untuk gelombang bunyi, sekiranya amplitude dia tinggi, bermaksud, gelombang bunyi kenyaringan tinggi. Bila amplitude tinggi, kenyaringan tinggi. Maksudnya amplitude tu merujuk pada kenyaringan. Ataupun dalam bahasa Inggeris panggil loudness. Okey kan? Bila kenyaringan tinggi, ni gelombang bunyi tenaga tinggi. Kalau frekuensi pula, bila frekuensi tinggi, kelangsingan tinggi. Ataupun bahasa Inggeris panggil pitch. Pitching, pitch. Pitch tinggi, high pitch, energi tinggi. Jadi untuk menghasilkan tenaga yang tinggi, gelombang bunyi tenaga tinggi, kita perlukan kenyaringan dan kelangsingan yang tinggi. Maksudnya kita perlukan gelombang yang tinggi dan gelombang yang mampat. Maksudnya itu gelombang yang bawa tenaga yang sangat tinggi. Boleh faham Gelombang tu dah tinggi. Lepas tu gelombang tu mampat, rapat. Kita dapati dia frekuensi tinggi dan juga amplitude yang tinggi. Tu maksud dia Okey, kita jawab soalan ni soalan ni mudah saja. Tentukan masa yang diambil. Okey Tentukan masa yang diambil untuk membuat 10 ayunan ataupun getaran lengkap. Masa yang diambil. Jadi kita tengok sini, kita boleh baca lah. Ni 60, ini 5 10. Okey, dalam apa nama panggil ni? Jam randik ni, jam randik analog, biasanya ketepatan ni berapa? 0.2 saat.
Ni kan 0.2 saat. Maksudnya kita boleh baca kalau macam ni 5. 5 kita boleh baca 5 point apa. Boleh baca kan. Tapi sebab betul-betul tunjuk kat 5, jadi sebut 5.0. Kan? Kita baca bacaan ni adalah 5.0. Kan? Tentukan masa kita ambil. Jadi tempoh. Tempoh, kita dah tentukan tempoh. Tempoh apa? Tempoh ialah masa untuk satu ayunan lengkap. Tapi kita buat 10 ayunan. Jadi masa ini untuk 10 ayunan lengkap. Jadi kita bahagikan dengan 5 masa saat. untuk 10 ayunan lengkap 5 saat kan. Jadi kita kena bahagi, kita dapat satu ayunan lengkap T sama dengan 5 bahagi dengan 10. Jadi masa untuk 10 lengkap ialah 0.5. Boleh kan? Boleh. Okey. Boleh. Okey, next kita pergi pada frekuensi sistem. Tentukan jumlah langkah dengan anda. Frekuensi sistem. Jadi ialah F sama dengan 1/T. F sama dengan 1/T. Jadi kita guna formula F sama dengan 1/T. Jadi F sama dengan 1/0.5 T yang kita dapat di atas tu, kita dapat 2S negatif 1. Jadi 2S negatif 1 ni juga sama dengan nama Hertz. Jadi 1 Hertz sama dengan 1S negatif 1. Apa maksud 2 Hertz? 2 Hertz maksud 2 gelombang lengkap yang dihasilkan dalam 1 saat. Yang kamu faham lah, itu terang kan. 2 gelombang lengkap yang dihasilkan dalam 1 saat. Okey, kita pergi pada graf gelombang. Kita akan bincang graf-graf gelombang. Graf gelombang. Okey, kita ada 2 graf. Itu graf sesaran lawan masa dan juga sesaran melawan jarak. Ada 2 graf kan. Okey, soalan pertama dia tanya carikan amplitude. Ni mudah lah. Tadi cikgu dah tanya kamu dah. 5 cm. Tinggi daripada garis garis keseimbangan. Okey, yang berikutnya panjang gelombang tak dapat dikira untuk graf ni. Kenapa? Sebab graf ni mengira masa. Satu ayunan lengkap ni adalah mengira masa. Dia boleh mengira tempoh. Tempoh dia berapa? Kau boleh jawab. Tempohnya adalah 4 saat. Maksudnya masa untuk satu ayunan lengkap. Jadi kita dapat 4 saat. Jadi frekuensi kita guna formula ni. F sama dengan 1/T, jadi dapat 0.25 Hz. Maksudnya 0.25 gelombang dapat dihasilkan dalam 1 saat. Itu maksud dia kan. Okey, kita tengok ni pula. Daripada graf ni kita boleh dapat amplitude dan tempoh. Graf ni. Amplitude, tempoh dan frekuensi. Okey, untuk graf ni pula, graf sesaran melawan jarak. Cuba kita tengok kan. Dia punya amplitude berapa? Sebenarnya graf ini, dua-dua ni adalah dihasilkan daripada gelombang yang sama kan, tapi ditafsirkan dalam graf yang berbeza. Gelombang yang sama tapi ditafsirkan dalam graf yang berbeza. Contohnya A sama dengan 5 cm. Okey, panjang gelombang berapa? Tengok. Panjang gelombang. Dia panjang dengan jarak. Berapa? Tengok. Pak cm. 4 cm kan. Okey. Dan tempoh T apa? T kita tak boleh kira kan dekat sini. Sebab dia kira jarak. Okey, frekuensi pun kita tak boleh kira di sini. Bila melibatkan masa kita boleh kira. Ni melibatkan masa, sebab tu kita dapat kan tempoh dengan frekuensi. Jadi graf ni kita boleh dapat A, T dan F. Graf ni kita boleh dapat A dan lambda saja, panjang gelombang. Jadi pada dua-dua graf ni kita boleh kira laju. Itu laju sama dengan lambda per T. V sama dengan lambda per T. Ataupun V sama dengan 4 bahagi 4. 4 di mana datang? Lambda. Lambda 4. 4 di mana datang? Masa. Jadi 4 bagi 4 kita dapat 1 cm per second. 1 cm per second. Itu juga dengan ni. Kalau kamu nak guna formula V sama dengan F lambda pun boleh. Di mana V sama dengan F 0.25. Kita ambil sini. Darab dengan 4. Jadi kita akan dapat 1 cms negatif 1. Okey, ini contoh-contoh yang kita dapat ni. Okey, jadi sini kata panjang gelombang. Kita dah terang tadi dah.
amplitude jarak antara dua puncak panjang gelombang, amplitude sasaran maksimum, titik kesimbangan, tempoh masa untuk satu ayunan lengkap, frekuensi bilangan ayunan lengkap dalam satu saat. Ataupun laju gelombang. Laju gelombang apa? Jarak yang dilalui oleh gelombang per unit masa. Ini contoh-contoh yang supaya kemudian dari segi definisi lah. Okey kan? Definisi yang terlibat ni. Okey. Kita cuba buat jawab soalan ni kan. Okey, rajah 1 menunjukkan apa tu? Menunjukkan corak gelombang yang dihasil oleh satu pencelup bergetar dalam tangki riak dengan frekuensi 12 Hz. Jadi kita dah tahu dah gelombang ni adalah muka gelombang apa? Gelombang membulat. Betul kan? Gelombang membulat dan soalan tanya berapakah laju gelombang. Daripada gambar ini kita dapati berapa kali lambda dia. Daripada pusat sampai ke sini. Ada berapa lambda? Kita tengok kan? 4 kan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 lambda lah. Jadi kita tahu ada 4 lambda. Frekuensi kita ambil 12 Hz. Dan lambda iaitu 6 bahagi dengan 4. Sebab ada 4 lambda. 6 bahagi dengan 4. Kita dapati lambda yang adalah sama dengan 1.5. Kan? Jadi kita gantikan dalam formula. Laju gelombang V sama dengan F lambda. F 12, lambda 6/4. Jadi kamu boleh 18. S 1. Boleh kan? Okey, kita teruskan ya. Okey, jawapan dia D kan. Okey, teruskan. Okey, formula yang setakat ni kita dah belajar iaitu F sama dengan 1/T atau T ialah masa yang diambil per bilangan ayunan lengkap, tempoh, frekuensi dia terbalik kan. Bilangan ayunan lengkap bagi dengan masa. Dan V sama dengan lambda per T ataupun V sama dengan F lambda. Ini formula-formula yang kita dah belajar setakat ini untuk bab gelombang. Okey kan? Okey, hubungan amplitude, frekuensi dan tenaga. Hubungan amplitude, frekuensi dan tenaga kan. Tadi cikgu dah terang sikit kan kalau kamu tengok kan. Dalam bentuk. Okey, tengok gambar ni. Ada gambar atas dengan bawah. Okey, kita dapati dalam dua-dua gambar ni. Dia kata sini. Gambar ni kita dapati gelombang dia semakin rapat. Betul? Ni lebih rapat. Ni lebih kurang tak rapat lah. Tak rapat lah. Tidak rapat. Ini rapat, ini tidak rapat. Bila dia rapat, kita katakan frekuensi dia tinggi. Maksudnya banyak gelombang dihasilkan dalam satu saat. Tu maksud dia kan. Tu frekuensi yang tinggi. Bila frekuensi tinggi, dalam gelombang bunyi kita kata kelangsingan tinggi, tenaga tinggi. Tadi cikgu dah cerita juga benda ni kan. Begitu juga dengan ni, frekuensi rendah, kelangsingan rendah, gelombang untuk gelombang bunyi, tenaga pun rendah. Dan kedua-dua ini, rajah ini mempunyai amplitude yang sama. Jadi dalam gelombang bunyi, amplitude dikaitkan dengan apa? Dengan apa? Siapa ingat? Kenyaringan. Dikaitkan dengan kenyaringan. Kan? Dikaitkan dengan kenyaringan. Okey, boleh kan? Okey, teruskan ya. Okey kan? Okey, hubungan amplitude, frekuensi dengan tenaga. Okey, amplitude, frekuensi, tenaga. Okay, ini kan? Amplitude tinggi. Kenapa? Dia lagi tinggi daripada yang bawah ni. Amplitude tinggi. Bila amplitude tinggi, kenyaringan tinggi. Ataupun tenaga tinggi. Kalau yang ni pula, amplitude rendah. Nampak amplitude rendah, kenyaringan rendah, tenaga rendah. Tetapi dalam kedua-dua rajah ni, apa dia? Kedua-dua rajah mempunyai frekuensi yang sama. Jadi yang kita ubah adalah, boleh ubah manipulasinya apa? Amplitude. Bergerak balas dia, kenyaringan. Dimalarkan frekuensi. Itu contoh-contoh soalan macam ni kan. Okey, boleh kan? Boleh cikgu teruskan. Okey, hubungan panjang gelombang dan frekuensi. Hubungan panjang gelombang dengan frekuensi. Okey, cuba tengok sini kan. Okey, dia ada lukisan corak gelombang bagi frekuensi motor rendah dan tinggi. Kalau gelombang itu mempunyai frekuensi yang tinggi, dia semakin jarak kan. Rendah. Frekuensi dia tinggi, dia semakin rapat. Frekuensi tinggi dia semakin rapat. Frekuensi rendah dia semakin jarak dia semakin kan. Jadi apa hubungan kita dapat dengan lambda? Jadi apa kesimpulannya?
Kesimpulannya kita kata bila frekuensi rendah, panjang gelombang besar. Bila frekuensi tinggi, panjang gelombang kecil. Kurang. Apa maksudnya hubungan ni? Hubungan ni kita masuk apa? Berkadar songsam. Okey kan? Berkadar songsam. Okey kan? Okey, itu sajalah cerita dia yang berkaitan dengan ni. Okey, kita teruskan. Okey. Kita ada masa lagi, cikgu sambung kan. Kita sambung. Nanti kita akan bagi modul ni tambahan kamu kan. Okey, cikgu cukup-cukup. Fenomena gelombang. Apa tu fenomena gelombang kan? Fenomena gelombang kita ada banyak kan. Okey, pertama fenomena gelombang yang kita bincangkan ialah pelembapan. Pelembapan itu amplitude berkurang terhadap masa, dengan masa. Kenapa? Sebab kehilangan tenaga beransur-ansur. Ini kita akan terang nanti. Yang kedua itu resonan, itu sistem ayunan ataupun ayunan paksa, ataupun kita kata sistem ayunan bergetar dengan amplitude maksimum. Kerana frekuensi asli ataupun frekuensi daya luar adalah sama dengan frekuensi asli sistem tersebut. Ini kita akan bincang nanti kan. Dan ada lagi fenomena-fenomena lain seperti pantulan, itu fenomena perubahan arah perambatan gelombang. Pantulan apabila terkena halangan. Cikgu halan ni kan. Perubahan arah perambatan terkena halangan. Kalau pembiasan iaitu perubahan hal laju. Lepas tu ada perubahan hal laju apabila melalui medium yang berbeza. Ni pembiasan. Kalau pembelawan dia kata penyebaran gelombang apabila melalui satu celak atau penghadang. Ni pembelawan. Okey, interference kita ni semua kita akan bincang. Cikgu cerita dulu secara umum kan. Interference ialah kesan dua gelombang yang koheren berlakunya superposisi. Kesan-kesan kan. Okey, kita akan bincang dulu tentang gelombang yang pertama iaitu pelembapan. Fenomena yang pertama itu pelembapan kan. Nanti nota ni juga akan bagi kamu kan. Okey, daripada nota ni kamu tengok sini, apa tu definisi pelembapan? Kita dah terang tadi, amplitude berkurang dengan masa akibat kehilangan tenaga secara beransur-ansur. Jadi graf pelembapan ditunjukkan dalam gambar ni yang macam ni. Maksudnya kita tengok kan. Amplitude yang pertama, katakan ni 8. Ni pun 8 lah. Jadi sama, dua ni mesti sama kan. Kalau ni, katakan ni 6, ini 6. Kenapa? Sebab tadi 8 kurang ke 6. Jadi amplitude berkurang kan. Lepas tu ni dia 4. Ni 4, sini pun 4. Jadi sama. Dan frekuensi tidak berubah. Frekuensi tidak berubah maksudnya tempo dia pun tidak berubah. Jadi masa dari sini ke sini sama, masa dari sini ke sini sama, masa dari sini ke sini pun sama. Jadi tempo dia sama. Yang beza dia adalah pengurangan amplitude terhadap masa. Apabila masa bertambah, amplitude berkurang. Jadi amplitude ni merujuk pada apa? Merujuk pada tenaga. Amplitude tu merujuk pada tenaga kan. Jadi maksudnya tenaga telah hilang secara perlahan-lahan. Okey, kehilangan tenaga. Apakah faktor kehilangan tenaga? Pertama disebabkan oleh pelembapan luar. Semasa katakan bandul ini berputar, dia terpaksa mengharungi rintangan luar seperti udara. Kalau dia berputar dalam air, air lah. Jadi dia terpaksa berlanggar dengan molekul-molekul udara. Bila dah berlanggar dengan molekul udara, lama-lama amplitude dia semakin berkurang. Jadilah macam ni, gerak macam ni Lagi satu, pelembapan dalam. Pelembapan dalam ni maksudnya apa? Mampatan dan regangan yang berlaku pada spring. Ataupun dalam ni pun berlaku juga di mana keupayaan satu bahan untuk kembali kepada titik keseimbangan. Kalau spring, keupayaan untuk spring untuk kembali ke bentuk asal. Itu. Jadi ini dipanggil berlakunya kehilangan tenaga. Itu geseran antara atom-atom sesama kan. Geseran atom ni menyebabkan kehilangan tenaga. Jadi ada dua bentuk kehilangan tenaga dalam pelembapan luar dan pelembapan dalam. Okey. Jadi kuantiti fizik yang berkurang apa dia? Amplitude dan tenaga. Itu kena ingat. Amplitude dan tenaga ni pelembapan Okey, kuantiti fizik yang tetap. Tetap kita dah kata tadi, frekuensi tidak berubah, tempoh pun tidak berubah. Jadi senang. Senanglah kamu ingat sikit.
Jadi kegunaan pelembapan ni digunakan dalam sistem penyerap gegaran pada kenderaan. Jadi dalam kenderaan dia ada satu sistem spring lah kan. Spring kan. Jadi dia spring tu lebih cepat kan untuk berhenti lah kan. Jadi kat sini dapat mengurangkan gegaran apabila melalui jalan yang tidak sekata. Jadi bila kamu langgar je lubang, jadi kereta kamu bergetar tapi sekejap je berhenti. Kan? Jadi sebab apa dia bergetar? Sebab berlakunya pelembapan lah. Dia akan berlaku pelembapan gitu kan. Okey, ataupun pembinaan pencakar langit. Ada bangunan-bangunan yang tinggi, yang sangat tinggi, di bawah tu terdapat macam satu alat kita panggil dapat mengurangkan gegaran ataupun kita panggil absorber lah, dapat mengurangkan gegaran ketika berlakunya angin taufan yang tinggi ataupun gempa bumi. Jadi berlaku gempa bumi, jadi bangunan tu tak berapa bergetar kan. Dia bergetar, dia akan okey balik, steady balik tu contoh dia. Ini contoh pelembapan. Okey, bagaimana nak mengatasi pelembapan? Okey, tengok sini. Dia kata mengenakan daya luar berkala ke atas sistem tersebut. Contohnya kamu nak ayun adik kamu, buayan. Tengah ayun adik kamu, apa jadi pada ayunan tu? Lama-lama ayunan tu akan berhenti. Sebab apa? Sebab pelembapan. Jadi kita gunakan daya luar. Daya luar, kita gunakan tenaga elektrik yang digunakan, ada motor, supaya sistem tu sentiasa berayun. Ni kita gunakan daya luar ni. Tu masuk jawapan ni Yang seterusnya, tindakan daya luar yang berkala memindahkan tenaga ke sistem tersebut untuk menggantikan tenaga yang hilang. Ni maksudnya tenaga elektrik tu digunakan untuk menggantikan tenaga yang hilang tu. Boleh Okey, ataupun dia kata sini, sistem ayunan yang dikenakan daya luar berkala dikatakan sedang melakukan ayunan secara paksa. Paksa maksudnya dipaksa berayun jugalah, walaupun tenaga sudah hilang. Okey. Okey, boleh faham Okey, kita pergi pada satu lagi. Boleh. Okey Okey, kalau ada apa-apa boleh tanya yang berkaitan dengan benda ni Okey, kita pergi pada satu lagi, iaitu resonan. Resonan. Apa itu resonan? Tadi fenomena pertama ialah pelembapan. Fenomena kedua ialah resonan. Resonan apa cerita dia, kita tengok Resonan. Sekejap definisi resonan. Resonan dia kata ni, sistem berayun dengan amplitude yang maksimum. Berayun dengan amplitude maksimum apabila frekuensi asli sistem adalah sama dengan frekuensi luar. Mungkin kamu tak perlu faham tentang sistem ni. Yang kamu tahu, sistem tu berayun dengan amplitude yang maksimum. Tiba-tiba je dia berayun dengan amplitude yang maksimum. Okey, kenapa? Kita tengok sini Okey, terdapat ni pada tahun lebih kurang 1940-an je aku rasa jambatan Tacoma jatuh kerana berlakunya resonan. Berlakunya resonan resonan di mana angin yang tiup itu mempunyai frekuensi angin tu dianggap sebagai frekuensi luar, daya luar, okey, sama dengan frekuensi sistem jambatan ni. Bila sama, ini menyebabkan jambatan ini berayun dengan amplitude yang maksimum. Dia akan berayun dengan amplitude maksimum sehingga pecah. Jadi pecah macam ni Okey, runtuh tahun 1940 Tacoma Narrow. Okey Okey, ni contoh juga seorang perempuan menjerit kepada gelas. Jeritan perempuan ini dipanggil daya luar, mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi gelas ni. Bila sama, dan atom-atom ataupun zarah-zarah yang pada gelas ini akan bergetar dengan amplitude yang maksimum dan menyebabkan pecah. Gelas ni pecah. Itu sebab-sebab maksudnya kita tak pecahkan gelas ini. Kamu tak tumbuk pecah kan, tapi kamu menjerit je boleh pecah. Itu contohlah. Okey, kita bagi satu eksperimen yang menceritakan tentang resonan. Itu kita gunakan button pendulum. Button pendulum. Okay, kita ada kat sini, ada X, ada A, B, C, D, E. Ada dia punya Dia punya, kita panggil bandul. Kita ayun ni depan ke belakang, bukan kiri kanan. Kalau kiri kanan dia langgar dengan AB ni Kita gerak dia depan ke belakang. Okey
Okey, jadi bila kita ayunkan X, gelombang dia bila berayun, dia menghasilkan gelombang. Gelombang menghantar menghantar tenaga melalui benang ni. Dia akan hantar tenaga melalui benang ni. Dan bandul X dianggap sebagai daya luar. Dan bandul D, kenapa bandul D kita pilih? Siapa boleh jawab? Kenapa bandul D kita pilih? Sebab bandul D mempunyai panjang bandul yang sama dengan X. Sebab bandul D dengan bandul X mempunyai panjang yang sama, jadi kita katakan X dengan D mempunyai frekuensi yang sama ataupun frekuensi asli yang sama. Jadi D mempunyai frekuensi yang asli yang sama dengan X. Jadi bila bandul X diayunkan, bandul D akan berayun dengan amplitude yang maksimum. Kata bandul X dan bandul D mempunyai frekuensi asli yang sama. Boleh faham Jadi apabila bandul X diayunkan secara paksa, kita ayun X, memang kita yang ayunkan, bandul lain turut berayun. Kenapa turut berayun? Sebab terdapatnya perpindahan tenaga daripada semua bandul ni. Tetapi bandul D mempunyai frekuensi asli yang sama dengan X. Sebab D sama dengan A, jadi dia akan berayun dengan amplitude yang maksimum. Dia akan ayun dengan amplitude yang maksimum. Yang lain tu sikit-sikit je ayun. Tapi D dia berayun dengan amplitude yang banyak, yang maksimum. Tu dikatakan kenapa? Sebab frekuensi asli yang sama. Okey Boleh kita teruskan. Okey, kita tengok contoh ni Soalan dia, mengapakah tala bunyi Q mengeluarkan bunyi walaupun tidak diketuk? Terangkan. Asalnya apa? Kamu ketuk tala bunyi P. P akan bergetar. Dan bila bergetar, dia akan menghasilkan gelombang. Dan gelombang itu dipindahkan pada tala bunyi Q. Dipindahkan pada tala bunyi Q dan tala bunyi Q yang akan bergetar. Sebab apa? Sebab Sama. Okey, frekuensi asli yang sama. Okey. Jadi kata kedua-duanya mempunyai frekuensi yang sama. Maksudnya frekuensi asli yang sama. Iaitu pertama. Jadi getaran tala P telah memaksa tala Q bergetar secara resonan. Jadi dia akan paksa ni. Maksudnya tenaga telah dipindahkan daripada P ke Q. Tenaga dipindahkan. Tapi kita tak nampak sebab tenaga tu dipindahkan dalam bentuk gelombang bunyi. Okey. Jadi tenaga dipindahkan daripada tala P ke tala Q. Nampak? Okey Dan tala Q bergetar dengan amplitude yang maksimum dan mengeluarkan bunyi dan boleh dikesan. Bila kamu ketuk ni, ini pun akan bergetar dan kita dapat kesan bunyi ni Okey, boleh faham cikgu ada video nanti cikgu tunjuk kamu Boleh. cikgu share dalam grup ni Okey, soalan seterusnya dia kata sebuah gelas telah dipecahkan dengan bunyi yang mempunyai kelangsingan yang tinggi. Apa itu kelangsingan? Kelangsingan merujuk pada apa? Siapa tahu? Frekuensi. Okey, bagus Jadi frekuensi yang tinggi. Jadi seorang tu jerit kuat-kuat, gelas tu pecah. Jadi gambar ni. Kenapa? Pertama dikatakan sini kelangsingan tinggi bermaksud frekuensi yang tinggi. Bila frekuensi tinggi, tenaga yang tinggi. Jadi tenaga tinggi. Jadi tenaga tu berpindah kepada gelas. Jadi bunyi jeritan yang nyaring maksudnya amplitude menyebabkan gelas mula bergetar. Sepatutnya bunyi jeritan yang langsing the high pitch. Bunyi yang silap ni bunyi jeritan yang langsing menyebabkan gelas mula bergetar. Kalau kamu nak cuba bolehlah dekat rumah. Ambil gelas menjerit. Tapi cikgu kena betul-betul suara yang betul Okey, dengan frekuensi asli yang sama. Sama dengan gelas tu. Jadi frekuensi gelas dengan suara dia sama. Menyebabkan gelas bergetar dengan amplitude yang maksimum sehingga menyebabkan gelas itu pecah. Jadi idea yang ada kat sini kita akan cerita tentang frekuensi, gelombang memindahkan tenaga dan frekuensi asli sama dengan kedua-dua tu sama.
ataupun daya luar sama dengan frekuensi asli sistem tersebut. Dan kita kata, jangan lupa kan, dia bergetar dengan amplitude yang maksimum. Itu idea-idea yang melibatkan konsep resonan. Okey kan? Konsep resonan. Okey, kita teruskan soalan ni kan. Soalan ni. Dia kata, tak apa. Kita yang sama juga. Dia kata, apa? Tiupan angin telah menghasilkan resonan pada jabatan gantung Tacoma di Washington. Jabatan itu runtuh seperti ditunjukkan. Okey. Terangkan mengapakah jambatan itu runtuh. Okey, yang pertama kita tentang apa dia? Frekuensi angin. Betul. Ya, Yang kedua betul. kita tentang apa? Frekuensi angin sama dengan frekuensi asli jambatan. Asli jabatan. Dan jambatan itu akan bergetar dengan Maksimum. ya, apa tu maksimum? Apa tu? Amplitude. Amplitude yang maksimum kan. Amplitude yang maksimum. Amplitude kan. Jadi sebab tu amplitude maksimum dia akan runtuh. Jadi tiupan angin mempunyai frekuensi asli yang sama dengan getaran jambatan. Jadi jambatan mula bergetar kan sebab sama. Jadi berlakunya resonan. Kena sebut resonan ni berlaku. Dan tiupan angin menyebabkan jambatan bergetar dengan amplitude yang maksimum dan menyebabkan jambatan itu runtuh. Ini adalah sebab-sebab di mana berlakunya resonan. Nanti bahan ni juga akan bagi kat kamu kan. Sekarang mungkin kamu tengok dululah kan. Nanti video ni juga rakaman juga bagi. Okey, cikgu ingat setakat ni saja cikgu daripada cikgu. Cikgu ucapkan terima kasih kepada pelajar. Dan dalam masa 1 jam ni kan. Okey kan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey kan. Bye-bye. Terima kasih. See you. Terima kasih cikgu.